Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Ini adalah video aku yang terakhir pasal KWSP. Lepas ni aku dah tak nak komen, aku dah tak nak ulas apa-apa pasal KWSP. Akan tetapi video ni bukanlah sebab nak sokong ataupun tak sokong pengeluaran KWSP. Video ni adalah mengenai penghujahan data, yang mana sebelum ni ada pihak yang mempersoalkan tentang kesahihan data KWSP ni. Isu ini timbul bila kerajaan mengumumkan yang pada bajet 2023 ni diorang akan memperuntukkan sebanyak 1 bilion ringgit kepada mereka yang mempunyai savings di bawah 10,000 ringgit. Dalam peruntukan 1 bilion ni, kerajaan akan menyumbang one off sebanyak 500 ringgit, terutamanya kepada mereka yang berumur antara 40 hingga 55 tahun. Jadi isu dia sekarang macam ni. Ada pihak yang mengatakan bahawa peruntukan 1 bilion ni macam tak logik. Sebab kalau tengok laporan KWSP sendiri, mereka yang berumur antara 40 hingga 55 tahun ni agak susah untuk kita cari mereka yang ada savings di bawah 10,000. Jadi dalam video ni aku nak ulas benda ni melalui data, bukan style sembang kedai kopi. Okay, first of all, kita kena tahu bahawa total pencarum yang membuka akaun dekat KWSP ni adalah sebanyak 15.2 juta orang. Tapi yang aktif cuma 7.6 juta sahaja. Jadi dia hampir separuh guys. Banyak juga tu. Dalam muka surat ke-67 laporan tahunan KWSP pada tahun 2021, ada ditunjukkan mereka yang aktif mencarum dalam kategori umur macam ni, dan secara puratanya diorang punya savings adalah antara lebih kurang lah 200k macam tu. Daripada laporan KWSP tu, maka adalah pihak yang mempersoalkan, macam tak logik kalau kita nak bagi diorang ni 500 ringgit setiap seorang, sebab susah kita nak cari mereka yang ada di bawah 10k dalam kategori macam ni. Oleh sebab tu pada 9 Mac 2023, EPF ada mengeluarkan satu lagi data tambahan yang terbaru, iaitu antara mereka yang aktif dan tak aktif. Dalam data terbaru ni, EPF ada menghuraikan tentang jumlah ahli yang aktif, purata simpanan diorang dan juga simpanan median. Dekat atas ni pula adalah data tentang mereka yang aktif. Kalau kita tengok simpanan purata dalam umur 40 hingga 55 tahun, diorang punya purata lebih kurang dalam 200k macam tu. Dan diorang punya median dekat sebelah ni adalah antara 100k macam tu. Dan ini pula adalah data mereka yang tak aktif. Kalau mereka yang tak aktif, purata simpanan diorang lebih kurang macam ni guys. Dan juga diorang punya median lebih kurang macam ni. Okay? Jadi secara logiknya, kalaulah saya nak cari mereka yang ada simpanan di bawah 10k, lebih mudah untuk saya jumpa di kalangan mereka yang tak aktif berbanding yang aktif. Benda ni cukup mudah. Kita just tengok diorang punya median simpanan saja. Sebab median simpanan yang tak aktif ni adalah rata-rata di bawah 10k. Tapi ada satu lagi benda yang korang jangan lupa. Sebelum ni EPF juga pernah keluarkan satu statement yang mana mereka berkata bahawa Bumiputra EPF members saw a whopping 70% drop in median savings to RM4,900. Jadi median saving 4,900 ni kita boleh jumpa dekat mana? Adakah lebih senang kita jumpa dekat aktif ataupun yang tak aktif? Kalau tanya saya, of course kita lebih senang jumpa dekat mereka yang tak aktif, iaitu yang dekat sini guys yang dekat sini. Dan yang dikatakan Bumiputra punya median savings yang jatuh banyak tu, saya yakin dia pun dekat dalam kategori ni juga. Jadi guys, daripada kesimpulan kasar macam ni, kita mudah dapat tahu bahawa jika ada mereka yang paling banyak dapat menikmati RM500 ni dimasukkan ke dalam akaun mereka, yang paling banyak dapat untung adalah Bumiputra. Cuma soalnya macam ni, adakah kalaulah duit itu diberikan kepada mereka yang tak aktif ni,
Adakah itu wajar ataupun tak wajar? Sebelum ni ada yang cakap, tak boleh bagi pada mereka yang tak aktif, lebih baik bagi mereka yang aktif. Bagi saya tak semestinya. Sebagai contoh, katakanlah seseorang tu dia pada asalnya bekerja, kemudian dia sakit ataupun hilang upaya, jadi dia dah tak mencarum lagi dan dia tak boleh bekerja. Jadi dia dah masuk ke dalam kategori tak aktif. Adakah orang macam ni layak untuk dapat terima RM500 ni? Kalau tanya saya, of course layak. Dan juga macam mana dengan ramai wanita-wanita di luar sana yang pada asalnya bekerja, tapi disebabkan mereka dah tak mampu nak bayar penjaga kanak-kanak sebab anak pun dah bertambah, jadi mereka rasa dari segi costing tu lebih baik mereka ni berhenti kerja dan jaga anak daripada membayar penjaga ataupun pengasuh. Itu pun akan menyebabkan mereka ni fall into the category of inactive members. Jadi untuk mengatakan bahawa orang yang tak aktif ni tak layak menerima RM500, pada saya itu tidak betul. Sebab kita kena tengok juga kenapa dia orang ni tak aktif. Jadi that's why pada saya adalah penting untuk EPF sendiri membuat satu kajian ke manakah mereka yang tak aktif ni pergi. Kenapa dia orang ni dah tak mencarum? Sebab ini akan banyak membantu kerajaan dalam melaksanakan polisi-polisi yang akan datang. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.